terkurung lebih daripada 2 tahun kerana COVID-19. Baru agak terbebas selepas bulan April yang lalu. Maka kita mulalah membuat program turun ke bawah. Dan pilihan raya dikatakan dekat. Puak-puak ikut Datuk Mahfuz lah, puak-puak penyamun tu nak buat pilihan raya segera. Kalau boleh bulan November. Kita kena bersedia sebab kuasa di tangan mereka. Bekas pengerusi SPR Datuk Tan Sri Abdul Aziz, saya jumpa dia dalam peresmian masjid di Kota Raja yang diresmikan oleh Baginda Sultan Selangor, Masjid Putra Haid. Tan Sri Aziz kata pernah berlaku pilihan raya masa banjir di Tenang, Dun Tenang. Betapa susahnya SPR nak mengendalikan pilihan raya masa banjir itu satu dun, Tenang, Johor. Bagaimana nak buat pilihan raya kalau berlaku banjir di seluruh Malaysia? Tak masuk akal langsung. Kata Tan Sri Aziz kalau buat pilihan raya di musim banjir. Ini bekas pengurusi SPR. Tetapi bagi Zahid Hamidi, yang penting dia nak dapat kuasa semula kerana kluster mahkamah sedang menghadapi perbicaraan. Mereka nak adakan pilihan raya kalau boleh bulan November ini selepas bajet dibentang pada 7 hari bulan nanti. Mau tidak mau mereka berkuasa. Mereka boleh membubarkan parlimen dan Dewan Undangan Negeri. Baru ini peringkat pemuda dan mobilisasi buat himpunan membantah kalau dibuat pilihan raya di musim banjir. Yang berhormat Sani Hamzan, dia berucap dia menyokong buat pilihan raya di musim banjir. Biar rakyat mampus asalkan UMNO memerintah. Biar rakyat susah asalkan Zahid Hamidi jadi Perdana Menteri. Ucapannya itu mendapat liputan lebih daripada 1.5 juta setakat kemarin. Artinya anak-anak muda dengar bagaimana kalau pilihan raya berlaku bulan November ini. Mau tidak mau kita kena bersedia. Oleh itu salah satunya kita kena bina kekuatan keuangan kita. Salah satunya melalui derma yang kita pungut dalam majlis-majlis seperti ini. Oleh itu saya lancarkanlah kutipan derma pada malam ini. Kita kembali ke zaman sebelum kita berkuasa dulu, dan sekarang kita tidak berkuasa, maka kita mau sokongan daripada tuan-tuan dan puan-puan. Para petugas diminta bertemu dengan setiap orang untuk menerima sumbangan setakat yang tuan-puan mampu untuk kita gerakkan jentera pilihan raya Pakatan Harapan di negeri Kedah ini. Malam ini saya nak tumpu satu perkara saja, iaitu soal rasuah. Kita hal rasuah ini kita tuduh orang. Kita tuduh orang dirasuah, kita tuduh orang dirasuah. Buktinya mana? Saya boleh tuduh yang berhormat Joe terima duit 10 juta. Saya tak boleh gelidah rumah dia. Saya tak boleh cari file. Saya tak boleh. Hanya saya boleh buat tuduhan. Tuduhan kalau tak betul, dia jadi fitnah. Fitnah dalam Islam ini amat berat hukumannya. Siapa yang boleh siasat Datuk Jo kalau melakukan rasuah? Polis, SPRM karena dalam perlembagaan diberi kuasa, atau jawatan kuasa khas yang ditubuh yang dibuat oleh kabinet, kuasa yang diturunkan melalui yang di-Pertuan Agong. Sebab itu bila kita dengar cerita kapal selam, macam mana Razak Baginda dikatakan dapat komision beratus juta, bagaimana Altan Tuya dibunuh, kenapa diarahkan polis untuk bunuh Altan Tuya, kenapa pengurusi bank dibunuh,
Kenapa Kevin Morris mayatnya dijumpa dalam tong drum? Kenapa lawyer yang memulakan, mengasaskan WNDB ditembak mati di Terengganu? Kenapa dan mengapa perkara ini berlaku? Kita tak tahu. Apakah satu sindiket yang berlaku di negara-negara Afrika Selatan, negara-negara di Amerika Selatan, di mana toke-toke dadah menguasai politik dan menguasai hakim-hakim, dan mereka membuat pembunuhan demi pembunuhan secara gelap dan secara terang di sana. Bila kita dapat kuasa dalam pilihan raya 2018, kita nak tahu tuduhan-tuduhan selama ini adakah rekaan. Oleh itu jawatan kuasa dibentuk oleh kabinet. Dilantik siapa? Orang yang reti hal audit. Jangan lantik saya tak reti. Dalam hal perakaunan saya tak reti. Sebab itu kalau kita tak reti, kita kena tanya orang reti. Isu 1NDB saya tak reti. Saya dengar ceramah Rapidi, saya dengar ceramah Tony Pua, saya dengar ceramah Lim Guan Eng. Mereka ni accountant, mereka ada basic hal account, mereka reti sikit sebanyak daripada kita. Oleh itu tuduhan kalau tak dapat kita buktikan ia adalah fitnah kepada orang ni, berat hukumannya. Maka jawatan kuasa ditubuhkan di bawah Tan Sri Amrin Buang. Bila kabinet dah tubuh, saya sebagai Menteri Pertahanan, saya minta siasat dulu Kementerian Pertahanan, kerana kementerian inilah yang paling banyak dipercakapkan, kementerian yang paling penting menjaga keselamatan negara. Berapa ratus ribu tentera yang berkhidmat, kita dapat berceramah malam ini berkumpul dengan aman karena negara kita dikawal oleh pasukan keselamatan, polis dan tentera. Masa kita berada di sini, tentera laut kita berada di tengah-tengah laut, menjaga Laut Cina Selatan, menjaga Selat Melaka, menjaga perairan Sabah, Sarawak dan sempadan dengan Filipina. 3 bulan, 4 bulan mereka tak balik, berada di atas kapal. Saya sendiri masa menteri, saya pergi tidur di tengah laut, di camp Tentera Laut Sharifah Rodiah di Sabah. Saya melihat bagaimana mereka menjaga sempadan pulau-pulau kecil di antara Sabah dengan Filipina. Ditempatkan tentera-tentera kita, mereka bersiaga 24 jam untuk mempertahankan negara dan menjaga keamanan negara. Oleh itu kementerian ini penting, mesti dijaga. Maka jawatan kuasa ini mula buat siasatan. Bila buat siasatan, lepas 6 bulan saya minta laporan. Sebagai menteri, saya boleh minta laporan. Laporan yang pertama dia beri soal land swap, iaitu tanah kementerian nak dibuat pembangunan dijual dengan harga di bawah paras, menyebabkan kerajaan rugi 500 juta. Yang tu saja 500 juta. Sepatutnya saya terima kapal LCS, kapal peronda pantai ini, lebih kurang pada bulan 4 2019. Tiba-tiba tak sampai. Maka saya minta laporan daripada pengerusinya Tan Sri Amrin Buang, dan diberi laporan bersama dengan pemimpin-pemimpin tentera dan juga pegawai-pegawai awam di kementerian. Didapati dah habis 6,000 juta, satu kapal pun tak siap. 6,000 juta doktor, bukan sikit. Satu kapal tak siap. 6 helikopter 350 juta, satu pun tak sampai. Rupa-rupanya tuduhan selama ini yang mengatakan berlaku rasuah, tirai, derelui, penyelewengan, betul. Kemudian nak siapnya macam mana?
katanya 2026 baru boleh siap yang pertama. Belum tentu boleh siap. Kenapa? Ada wang yang dibayar tak kena mengena dengan pembinaan kapal, lebih kurang 400 juta dibayar kepada seseorang yang tak ada kena mengena dengan pembinaan kapal. Hadirin sekalian, ini baru satu kementerian. Sebab itulah bila pihak mereka yang tahu bagian akaun, mereka mengatakan bocor di Malaysia lebih kurang 60 bilion setahun. 60 bilion ini satu angka yang cukup tinggi dan cukup banyak. Kita lihat bila timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man dengan rombongannya dia pergi jumpa Arukanda. Arukanda beri taklimat, maka Tuan Ibrahim berkata, kami berpuas hati apa yang berlaku dalam YNDB. Kita kalau kita tak erti, kita tanya orang yang erti. Sedangkan YNDB adalah sekali rasuah yang terbesar dalam dunia. YNDB Pak Ngah, Makcik, Pak Long, kok Padang Terap, kok Pokok Senar, kok kampung kita ni tak faham. Tak boleh faham YNDB itu, kerana saya sendiri pun payah nak faham. Melainkan kita dengar penerangan daripada orang yang terlibat, orang yang tahu hal bahagian akaun. Payah nak faham. Sebab duit itu ditransport di luar negeri. Yang kita nampak beg Rosmah, yang kita nampak Subang, Jolo Beri, yang kita nampak kapal. Yang lain-lain kita tak tahu. Akhirnya kita rakyat kena berhutang 50 bilion lebih, bunga 1.7 bilion setahun. Tetapi kapal tak siap, rakyat nampak. Saya bimbang sekarang ini. Semangat Angkatan Tentera kita perlu dipertahan. Datuk Jo orang yang selalu terlibat dalam hal pertahanan ini, soal bercakap dan sebagainya, hal pertahanan, berhubung dengan jenderal-jenderal tentera dan sebagainya. Kita mau tentera kita semangat, mereka berada di tahap yang tinggi. Nak semangat tinggi bagaimana kalau kapal tak ada? Nak semangat ke mana? Sebab perkara ni yang pakai itu kau penting. Soalnya saya nak debut di sini. Kenapa orang Melayu tidak sensitif dengan rasuah? Ya, orang Cina, WB, mereka telah buktikan bila skandal koperasi MCA. Hujan tuan-tuan tak boleh balik, saya bersyarah lah minggu kedua pun. Koperasi MCA zaman Tan Kun Zuan, orang Cina marah kepada MCA, mereka hukum MCA daripada tahun 86 sampai sekarang MCA tak naik kerana rasuah. India, MIC duduk di estate, duduk di tepi jalan kereta api, ada mereka miskin di kampung-kampung, berlaku skandal rasuah, mereka hukum MIC. Daripada 2008 sampai hari ini MIC tak naik, ada satu kursi ditapah. Orang Melayu kita dedah hak rasuah, bukan kita dedah, mahkamah dedah. Hakim 1+3=4, 9 orang hakim mengatakan Najib bersalah, Najib curi. Orang Melayu panggil dia bosku. Pelik atau tidak perangai orang Melayu? Perangai pelik atau tidak? Oleh itu hadirin sekalian, kita kena jadikan rasuah ni isu utama kalau kita nak maju. Kita lihat negara-negara di keliling kita seperti Singapura, New Zealand, negara-negara yang kuat lawan rasuah, mereka menjadi negara maju karena wang negara mereka dapat digunakan sebaik mungkin untuk pembangunan negara. Dengar kan? Hadirin sekalian,
kali. Di Singapura kita tak dengar pun mereka bercakap hadis lah, Quran kan, ar-rashi wal murtashi finnar, pemberi rasuah dan penerima rasuah tempat dalam neraka. Tetapi Singapura rasuah amat rendah, antara yang terendah dalam dunia. Saya tak tahulah Perdana Menteri New Zealand, dia tahu kada hadis yang mengatakan pemberi rasuah penerima rasuah tempat dalam neraka. New Zealand negara yang rasuahnya amat rendah. Kita baca hadis, baca Quran, tetapi kita tak laksanakan. Bahkan tadi kata Datuk Mahfuz, parti Islam bersekongkol dengan puak rasuah untuk memerintah Malaysia. Bolehkah kita sokong lagi parti Islam macam tu? Boleh ke tidak? Parti Islam bersekongkol dengan puak rasuah untuk memerintah. Bolehkah kita sokong parti Islam yang macam itu? Boleh ke tidak? Malu kita. Malu kita di dunia Islam, perkara rasuah tidak menjadi hujah utama. Kita pergi lawat sekarang ini sekolah, longkang pecah, bilik darjah tak cukup. Kawasan parlimen saya, satu kelas bergenuak budak-budak, sepatutnya 30-40 orang, sampai 5-60 orang satu kelas. Tak cukup sekolah, tak cukup jalan raya lambat diperbaiki. Kenapa? Duit tak ada. Mana duit pi? 60 bilion bocor setahun. Kalau tak bocor, hadirin sekalian, duit negara kita banyak, yang dapat menebaknya akhirnya orang Melayu. Karena orang Melayu di luar bandar, projek luar bandar dapat diutamakan, diberi subsidi, dapat dipertingkatkan karena wang negara kita banyak. Kita tengok, bukan tuduhan lagi tapi dia bukti. Saya tanya tadi Fakhur Razi dan juga Datuk Jo, mereka ni seorang engineer, seorang yang terlibat dalam kerajaan semua dulu. Dikatakan orang Kedah panggil Kamsen, Commission. Banyak mana kalau satu projek ni orang ambil Kamsen? 2.5%, tu tinggi lah tu. Rosma, projek 1.2 bilion di Sarawak, nak bantu elektrik di sekolah-sekolah ni, dia minta 180 juta. Ini bukan tuduh, bukti di mahkamah. Sebab itu dia kena denda lebih 900 juta kerana 5 kali ganda suapan. Hei, 180 juta Datuk Jo, kalau kita dapat 2 orang, tak bini berapa sama kita ni. Itu satu projek dicuri banyak tu, tapi orang Melayu tak marah. Itu yang saya heran, pelik. 180 juta sekali minta. Orang duk komplain, kata kena potong gaji menteri, potong bagi gaji wakil rakyat. Sebenarnya gaji menteri wakil rakyat di Malaysia ni tak banyak. Saya biasa jadi menteri, saya tahulah. Yang duk kaya tu bukan kerana gaji, bukan kerana elang, tapi curi. Betul ke tak? Kenapa mereka boleh curi? Sebab tuan-tuan sokong, rakyat sokong. Tu yang mereka boleh curi. Kalaulah kita tengok kekayaan Zahid Hamidi, kekayaan, ada seorang menteri meninggal dunia, bini dia dan mak dia berebuah retak 1 bilion. Datuk Jo wakil rakyat berapa pengal dah? 3 pengal. Berapa juta simpanan bank? Berapa juta rupiah dah? Artinya bila bekas menteri wilayah ada duit dalam bank 900 juta, bukan gaji dan allowance, tu curi.
Faham ke tak? Tapi kenapa orang Melayu tak marah? Dia susah, dia tak marah. Pelik. Bila sebut 60,000 bilion, 60 juta bocor, dia kata bocor 60,000 juta tu banyak mana? Perleh tu belanjawan dia 200 juta. Mati hidup balik 10 kali di dalam perleh tak habis. Hak bocor duit negara tu 60,000 juta. Kalau Rosmah yang minta satu projek 180 juta, dibuktikan di mahkamah, dia kena bayar denda 900 juta. Bayangkan yang lain-lain yang tak didakwa lagi. Artinya negara kita seperti kata rakan-rakan tadi cukup kaya. Kalau ditadbir dengan betul, kurangkan sikit rasuah, tak habis 100%, kurangkan. Negara kita duit banyak. Pakatan Harapan memang lemah. Saya sebut berkali-kali, Wan Azizah tak ada pengalaman jadi timbalan Perdana Menteri. Kami semua tak pengalaman. Tapi report daripada Transparency International, masa Pakatan Harapan memerintah, rasuah daripada tempat 61 negara, kita turun, kita jadi number 51. 10 negara kita potong. Itu baru setahun lebih. Kalau 5 tahun kita merintah, walaupun orang kata kita lemah sana lemah sini, sekurang-kurang kita dapat turun jadi nombor 40 atau nombor 35 dalam dunia. Kita balik kepada Malaysia ni tiger of Asia, harimau Asia dalam ekonomi. Tapi apa boleh buat, kita jatuh 22 bulan. Hadirin sekalian, inilah bila disebut bocor tadi ni bukan main-main lah. Kadang kita kena sensitif dengan rasuah ni. Orang kata rasuah bukan parti. Kalau naik Pakatan Harapan merintah itu, ada melakukan rasuah, tuan-tuan kena lawan. Kena lawan. Saya jumpa seorang raja di Malaysia. Dia kata nak lawan macam mana, kami dah jatuh, lawan lagi. Artinya lawan lagi, artinya kena ambil semula pemerintahan untuk Pakatan Harapan pada pilihan raya akan datang. Boleh? Kita dah pilih dah bakal Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Boleh? Kita yakin dia selalu dalam parlimen. Datuk Seri Anwar bercakap, saya tukang kacau. Selalu saya bangun, Datuk Seri boleh tak ajar saya bagaimana nak dapatkan 900 juta masa saya jadi ahli parlimen dan menteri. Tiap-tiap kali saya buat soalan-soalan provok dan dia menjawab secara provok, secara sindiran. Hadirin sekalian, soal korupsi ni kita PH yang mainkan peranan. Kita lihat Kerajaan Pulau Pinang, DAP anti Melayu dimainkan mata atas, sekarang lagi hebat. Bekas-bekas tentera, kalaulah tak kerana Anthony Loke bersetuju membayar balik 555 juta kepada Lembaga Tabung Angkatan Tentera yang telah melabur dalam AES, kamera perangkap laju itu, yang syarikat yang beri itu syarikat yang tidak mampu langsung, dan Lembaga Tabung Angkatan Tentera akan rugi. Yang akan rugi ialah tentera-tentera kita yang melabur dalam Lembaga Tabung Angkatan Tentera. Siapa menyelamatkan? Anthony Loke, Menteri Pengangkutan. Dan saya memohon dia bersetuju. Kalaulah dia tak bersetuju, artinya Lembaga Tabung Angkatan Tentera akan hilang 555 juta. Sebab itu veteran semua kena berterima kasih di atas usaha yang kita buat dalam masa yang singkat itu. Kementerian lain pun banyak lagi sebegitu rupa. Sebab itu hal rasuah, tuan-tuan sekalian, tolonglah jangan undi UMNO dan penyokong UMNO pilihan akan datang. Boleh ke tak?
bagi tahulah ke adik-adik kita, kalau hampa undi, kamu mencipta malapetaka pada bangsa dan agama pada masa akan datang. Sebab puak-puak ni jangan percayalah. Kita tengok pembicaraan menggerunkan kita. Lah seronok Zaid Hamidi lepas kes satu. Hak ni dia kena bela. Bela ni artinya dia ada kes, dia kena jawab. Saya masuk mahkamah banyak kali lah. Saya tahu bila kita didapati salah, bila kita tak bersalah, belah sana merayu. Rayuan lagi kes Mak Indra misalnya. Saya menang di mahkamah Pulau Pinang, mahkamah rendah. Mereka rayu pergi mahkamah tinggi. Mahkamah tinggi saya menang, mereka rayu lagi pergi mahkamah yang lebih atas. Mereka rayu lagi, akhirnya mahkamah yang paling atas membuat keputusan saya tidak bersalah dalam kes Mak Indra. Sekarang Zaid Hamidi tak perlu bela diri dalam kes pertama ni. Kes kedua yang apa tu, yayasan apa, Akal Budi, dia kena bela diri. Artinya bila bela diri ini sebelah kaki dah 12 sana. Faham ke tak? Sebab itu dia nak buat pilihan raya bulan 11. Dia punya pasal kita kena harum banjir. Dia punya pasal rakyat yang susah. Dia punya pasal rakyat sokong lagi. Besok ni negara bankrupt macam Sri Lanka, barulah hampa marah nak pergi berenang di kolam-kolam renang menteri-menteri itu. Nak buat apa lagi? Masa itu Raja paksa presiden dia dah lari ke luar negeri. Kita lah kok kampung pokok senar, kok kampung ni akan menanggung kesusahan akibat daripada pemborosan yang berlaku selama ini. Sebab itu tolonglah, kami lemah kakak-pakak, terbukti kami berjaya mengurangkan indeks rasuah. PAS dia 18 kursi, Mak Sabri lebih 6 saja. Kalau PAS betul-betul nak kurangkan judi, dia boleh ugut Mak Sabri. Tak kurangkan judi daripada 22 kepada 8, kami tarik rebah Mak Sabri. PAS ada ugut Mak Sabri hajudi? Ada ke tak? Ada ke tak? Mak tu tahu. Dia tak kata apa? Lah ni macam-macam di Kedah pun ada badan sendok perempuan. Macam-macam dah boleh buat, asal mereka boleh merintah. Rakyat nak jadi apa tak peduli. Kita memerintahlah. Kita tunaikan janji manifesto, iaitu bayar royalti minyak ke Terengganu lebih daripada 1 bilion. Sebelum tu tak dapat. Pergi pada Kelantan 400 juta untuk bantu orang Melayu Putra sana. Yang dia buat, beli Mercedes dulu. Ni parti Islam yang aku duk ceramah mengata dulu ni. Ya, sebab waktu itu ketua kita Tok Guru Ni Aziz, Ustaz Padeno wakil rakyat, dia boleh buat rumah tu kerana dia kena buang universiti. Dia lawan, dia menang, dapatlah duit daripada dia dipecat dari universiti itu dapat buat rumah di Alok Malai. Ustaz Padeno, Tok Guru Ni Aziz dengan rumah sederhana dia di Pulau Melaka. Lah ni dapat yang kerjaan Pakatan Harapan beli Mercedes dulu 14 biji. Pulau Pinang beli juga, beli sebiji. Kalau beli mereka, rakyat Pulau Pinang marah. Rakyat Pulau Pinang tak, duit digunakan untuk kebajikan rakyat. Begitu juga di Selangor dan sebagainya. Oleh itu kempenlah, beritahulah adik-beradik, janganlah bangkah, janganlah naikkan balik UMNO dan kawan-kawan UMNO pilihan akan datang. Boleh semua? Sekian, terima kasih. Begitulah ucapan perasmian daripada Yang Berhormat Muhammad bin Sabu, Timbalan Pengurusi Pakatan Harapan. Tuan-tuan yang rahmati Allah sekalian, apabila kita sebut pelancaran, maka selepas ini akan ada lagi program-program seumpama ini